أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama mengadakan lagi kuliah Maghrib secara online yang dianjurkan oleh Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Selatan Seremban. Begitulah suraunya. Jadi alhamdulillah pada kuliah yang lalu kita telah menceritakan berkaitan dengan inilah orang-orang, ciri-ciri orang yang beriman, dan orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala jaminkan mereka, ganjarkan mereka dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran dalam pelbagai surah dan dalam pelbagai ayat. Jadi insya-Allah pada malam yang penuh barakah ini kita nak cuba mendalami beberapa ayat Al-Quran, tetapi secara khususnya kita cuba untuk menafsir dan mentadabburkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 seperti mana yang terpapar di caption saya yang saya tuliskan di atas. Itulah di ruangan caption saya. Tajuk dia adalah berkaitan dengan suasana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit berkaitan dengan ciri-ciri ataupun suasana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini juga nanti kita akan kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang lain dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga memberikan kita sedikit gambaran bahawa indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ajak juga semua para sahabat dan juga tuan-tuan perempuan yang bersama-sama dengan kita, mari sama-sama kita buka Al-Quran. Untuk kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, dan saya kira ramai rata-rata kita yang sudah pun menghafal surah ini kerana dia juga termasuk dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi bila kita perhatikan surah Al-Baqarah ini, sebelum kita mulakan berkaitan dengan surah Al-Baqarah ini, saya mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, perempuan, kakak-kakak, abang-abang semua yang sama-sama menonton video kita ataupun live kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kerana melapangkan masa di antara waktu maghrib dan waktu isyak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan rahmati kita semua. Asbab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini, maka mudah-mudahan inilah menjadi asbab untuk kita terlindung daripada kemudaratan, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang memberikan like, komen. Saya juga minta sama-sama kita sharekan video ini, sama-sama dapat manfaat, insya-Allah pahalanya juga akan berterusan sehinggalah kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan sehingga kita di alam barzah sekalipun Allah Subhanahu wa taala masih lagi menyalurkan, mengalirkan pahala yang sangat banyak disebabkan kita share video ataupun kita kongsi ilmu bersama dengan sahabat-sahabat kita. Terima kasih Puan Syamsiah Saleh, Nurul Hida, Matsum, Azizah Izzah, Syah,
Salahuddin Al-Ayubi pun ada, Ustaz Salahuddin, Ustaz Zulkifli pun ada, alhamdulillah. Kemudian Kak Noh pun ada, Zakiyah Idrus, dan juga ramai lagi para sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman pada kita, kerana itulah tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kita sebagai orang yang baik. Terima kasih Kak Noh yang share, subhanallah. Mudah-mudahan Kak Noh ni sentiasa aktif dengan kuliah-kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Kak Noh dan juga ahli keluarga, dan dengan sebab itu mudah-mudahan kita semua dihimpunkan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita sama-sama buka Al-Quran. Buka Al-Quran, kita tengok makna dan kita tengok huruf-huruf Al-Quran ini juga mendapat pahala buat kita. Dan buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, yang mana ayat ini menceritakan tentang Allah suruh kita berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebelum saya nak bahaskan tentang ayat yang ke-25 ini, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan surah Al-Baqarah ini pada surah yang kedua dalam Al-Quran. Kita pun tahu dalam Al-Quran, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah, dan setelah daripada surah Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ini adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitulah ayat 286 ayat. Iaitulah 286 ayat. Terlalu panjang ayat ini, 3 juzuk lebih. Lebih kurang 3 juzuk lebih surah Al-Baqarah, iaitulah 286 ayat. Dan dalam surah Al-Baqarah ini juga terdapat ayat yang sangat panjang, iaitulah ayat paling panjang di dalam Al-Quran juga terdapat dalam surah Al-Baqarah. Subhanallah. Jadi bila kita sebut tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mukadimahkan dahulu tentang Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ini supaya kita dapat gambaran tentang kenapa tiba-tiba nak masuk pada ayat 25 ini. Jadi dalam surah Al-Baqarah ataupun kaitan dengan surah Al-Fatihah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dulu surah Al-Fatihah di hadapan, kemudian surah Al-Baqarah yang kedua? Kenapa Allah tak letak surah yang pertama adalah ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan? Kita pun makruf, kita tahu bahawa ayat yang pertama turun adalah dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Itu ayat pertama turun, dan ini jumhur ulama sepakat bahawa mengatakan ini adalah ayat pertama turun. Tetapi surah Al-Alaq itu berada di juzuk yang ke-30, belakang sekali. Tetapi yang diletakkan pada awal-awal Al-Quran ialah surah Al-Fatihah, kemudian baru surah Al-Baqarah. Dan kalau kita perhatikan, surah Al-Fatihah ini merangkumi semua yang terdapat di dalam Al-Quran. Maknanya, saya nak sebutkan surah Al-Fatihah, daripada 7 ayat surah Al-Fatihah itu, selepas daripada surah Al-Fatihah itu ada 113 surah lagi, itu adalah tafsiran berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan faham Maksudnya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Semua itu adalah tafsiran 113 ayat yang selepas daripada surah Al-Fatihah. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan surah Al-Fatihah itu pada permulaan? Kerana kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan bayangkan. Dan kita pun tahu, kita biasa hafal surah ini, surah Al-Fatihah, biasa melazimi mulut kita untuk kita sentiasa dalam keadaan solat, sembahyang, kita akan baca surah Al-Fatihah. Maka dalam surah Al-Fatihah kita sentiasa minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Bila masuk saja surah Al-Baqarah, tuan-tuan cuba bayangkan, masuk saja surah Al-Baqarah, subhanallah. Dan tadi kita minta apa dia? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Masuk saja surah Al-Baqarah, pada ayat kedua kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ada perkataan hudan di situ. Hudan ini samalah dengan ihdina tadi. Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat kedua Allah sebut dah, dzalikal kitab. Kitab ini ataupun Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Dan kenapa Al-Quran ini dia menjadi hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, inilah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita minta tiap-tiap hari Al-Fatihah, kita minta tiap-tiap hari petunjuk jalan kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa kita tak buka Al-Quran untuk kita mencari jalan tersebut? Sedangkan Allah kata yang mana jalan itu adalah dzalikal kitab. Quran inilah merupakan petunjuk yang kamu minta tiap-tiap hari. Sebab itu saya menyeru kepada semua yang
bersama-sama dengan saya pada malam ini, jangan kita baca Al-Quran semata-mata. Boleh bacalah, tetapi bukan itu tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran untuk kita baca sahaja, bukan kita baca pada bulan Ramadan sahaja, tetapi selaklah terjemahannya untuk kita memahami. Rupanya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang kita minta tiap-tiap hari di dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab dalam Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Tetapi Allah kata Al-Quran ini dia menjadi petunjuk kepada siapa? Khas untuk orang yang bertakwa sahaja. Khas untuk orang yang bertakwa sahaja. Maka sebelum kita nak pergi kepada ayat yang 25, kita nak bincang berkaitan dengan suasana syurga ini. Sebelum sampai kepada ayat ke-25 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan berbagai-bagai golongan sebelum mana sampai kepada ayat 25 ini. Dan kalau kita lihat pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita berkaitan dengan orang yang beriman. Semua ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat pertama sampai ayat kelima. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-7. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita berkaitan dengan orang yang musyrik, orang yang Yahudi, orang yang Nasrani. Mana orang Kristian, orang Yahudi dengan orang yang musyrikin Mekah. Ya, inilah kata Allah, innalladzi nakafaru, yang mana kata Allah, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kau bagi tahu peringatan pada mereka ataupun tak bagi tahu, sama je. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala khatamallahu ala qulubihim, Allah telah kuncikan hati mereka. Siapa orang ni? Golongan yang kedua Allah sebutkan sebelum sampai pada ayat ke-25 yang kita nak tadabbur pada malam ini. Golongan yang kedua Allah sebutkan dia adalah golongan orang-orang yang musyrik Yahudi Nasrani. Masuk pada ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat yang ke-8 ini, bermula pada ayat yang ke-8 ini, maka ini adalah golongan orang yang munafik, yang dia masuk ke dalam Islam tetapi hanya berpura-pura sahaja. Sampailah pada seterusnya ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan orang munafik ini bagaimana. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-21, masuk ayat ke-21, maksudnya ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20, itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita berkaitan dengan orang yang munafik. Maksudnya yang pertama Allah ceritakan orang yang beriman, kedua Allah ceritakan berkaitan orang musyrik, ketiga Allah ceritakan berkaitan orang munafik. Masuk ayat ke-21, Allah kata, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, sembahlah, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu, dan juga menjadikan walladzina min qablikum, menjadikan umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah seruan kepada kita supaya kita ini sentiasa taat kepada Allah. U'budu bukan ibadat sahaja semata-mata. U'budu ini diambil daripada perkataan abada. Abada ini bermaksud taat dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, patuh pada perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ancam lagi bagi orang-orang yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu rasakan pada ayat seterusnya, start daripada ayat 21, pada ayat seterusnya Allah ceritakan pula bagi orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, ragu-ragu tentang Al-Quran, maka Allah kata fa'tu bisuratin min misli, bawa datang satu ayat daripada Al-Quran. Maknanya satu ayat yang kamu boleh buat semacam Al-Quran. Kalau kamu tak percaya bahawa Rasulullah ataupun Muhammad ini bawa Al-Quran, maka kamu bawa datang Al-Quran satu. Kamu bawa datang semisal dengan Al-Quran. Sebab yang kamu bawa sebelum ini bukan Quran. Kamu bawa ini adalah syair. Sebab kita tahu zaman Rasulullah adalah zaman di mana hebatnya penyair-penyair. Maka bila Nabi SAW sampaikan Al-Quran, Nabi bacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, maka mereka tak boleh nak buat ataupun nak balas balik syair yang mereka lakukan untuk nak membalas Al-Quran. Kerana Al-Quran bukan syair. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, memang kamu tak boleh buat, kata Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah. Maka takutlah kamu kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang bakaran api nerakanya adalah daripada manusia dan juga patung-patung berhala. Kata Allah, neraka itu disediakan bagi orang-orang yang
orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk pada ayat ke-25 bila Allah ancam orang-orang yang beriman. Kan kita sebut tadi ada tiga golongan sebelum ayat ni sampai. Ada tiga golongan, orang beriman, orang kafir dan juga orang munafik. Maka orang yang kafir dan orang munafik ini diancam oleh Allah dengan neraka yang mana bahan bakarannya adalah manusia dan juga batu-batu. Tetapi orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat ke-20 ini. Jom kita sama-sama masuk dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kata Allah, wa basyir. Basyir iaitu khabarkan kegembiraan ataupun berikan khabar gembira. Itu maksud basyir. Maksudnya basyir ini fi'il amar, menunjukkan bahawa berikan khabar gembira kepada siapa? Nampak Allah khususkan khas alladzina amanu, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang beriman? Tadi kita dah sebut dah pada awal ayat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-5. Ini adalah orang yang beriman. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahawa saddaqu billah, orang yang beriman ini adalah orang yang membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat pertama sampai ayat ke-5 yang Allah sebutkan ciri-ciri orang yang beriman itu, maka mereka itulah kata Allah, wabasyir, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Sebab orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Maksud orang yang beriman ini adalah orang yang dia memang patuh dan taat kepada perintah Allah. Itu maksud orang beriman. Beriman ini bukan sahaja beriman dengan kata-kata. Beriman ini dia mesti dengan iman, dia mesti taqriru bilisan, mesti bercakap dengan lisan, kemudian dia mesti i'tiqad dalam hatinya bahawa dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala rukun-rukun iman, dan dia mestilah kita sebutkan sebagai membuat amalan-amalan yang saleh. Maka itu tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tak kata alladzina amanu saja. Selepas alladzina amanu, Allah kata wa amilus salihat, dan juga orang yang beriman ini dia melakukan amal-amal yang saleh. Kalau tuan-tuan perasan bahawa kalau setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan alladzina amanu, orang-orang yang beriman ini, selepasnya mesti ada wa amilus salihat. Sebab orang yang beriman dia takkan dapat jadi orang yang beriman selagi mana dia tidak beramal dengan anggota badan dia. Maksudnya dia tidak melakukan amal saleh, maka dia tidak boleh mengatakan dia adalah orang yang beriman. Sebab tanda orang beriman itu dia melakukan amal saleh dan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Asr sekalipun, kita pun hafal dah biasa surah Wal Asr. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Tetapi kata Allah, empat golongan ini illal ladzina amanu. Nampak? Allah guna perkataan yang sama. Melainkan orang yang tak rugi itu adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman. Allah sambung lagi wa amilus salihat. Mesti Allah sambung keduanya. Wa amilus salihat, iaitu orang yang beramal saleh. Kenapa? Kerana iman itu dilihat pada amal saleh yang dilakukan. Kalau dia kata dia beriman saja, beriman, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, tapi tak menunjukkan bahawa amalan salehnya, bukan maksud saya menunjukkan kepada manusia, tetapi dia menunjukkan dirinya bahawa dia telah melakukan amal saleh, itu tanda bahawa dia adalah orang yang beriman. Kenapa kita nak kaitkan dengan itu? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi kita sebutkan, semua manusia adalah rugi, memang kerugian, melainkan orang ini beriman dan beramal saleh. Kerana orang yang beriman dan beramal saleh ini dia akan berpesan-pesan dengan kebenaran, kesabaran. Maksudnya dalam keadaan dia berdakwah dengan ilmu yang dia ada, wa tawassaw bis sabr, kemudian dia bersabar dengan dakwah yang dia lakukan. Maka kata Allah wa basyir, berikan khabar gembira. Tuan-tuan, kita menggunakan surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang baru masuk, maka buka Al-Quran untuk kita lihat tadabbur Al-Quran, iaitulah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang tolong tagkan sahabat-sahabat dia. Subhanallah, semoga Allah berikan pahala yang cukup banyak pada tuan-tuan sahabat-sahabat kita yang sama-sama berusaha untuk mengajak sahabat-sahabat kita berada dalam majlis ataupun kuliah-kuliah ilmu pada malam ini, insya-Allah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 25 ini menceritakan tentang suasana di dalam syurga Allah. Maka kata Allah wa basyir, berikan khabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus salihat, iaitu orang yang beriman. Siapa dia? Ayat yang pertama surah Al-Baqarah sehingga ayat kelima, itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda dia adalah wa amilus salihat.
Iaitulah orang yang beramal soleh kepada dan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak dikhabarkan kepada mereka ini? Ayat yang ke-25. Apa yang Allah kata? Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat. Beritahu pada orang yang beriman dan juga beramal soleh ini. Nak bagi tahu apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Subhanallah. Bagi tahu pada orang yang beriman, mereka akan memperolehi syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita dalam Al-Quran, syurga ini bukan satu. Syurga ini bukan satu, malah banyak syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin, terlalu banyak. Dan kalau kita sebut tentang Al-Quran berkaitan dengan syurga Allah, kalau kita nampak saja perkataan Al-Quran ataupun perkataan jannah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga antaranya dalam ayat yang ke-133 surah Ali Imran, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kamu mengejar keampunan Tuhan kamu dan juga segeralah kamu mengejar wajannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang seluas langit dan bumi. Iaitulah syurga itu uiddat lil muttaqin, syurga yang diberikan dan disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini bertakwa adalah orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh. Jadi kalau kita sebut tentang syurga Allah, syurga ini terlalu banyak, bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Dan syurga ini diduduki oleh ramai manusia daripada kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kata Abdullah bin Abbas ketika mana dia ditanya berkaitan dengan syurga, maka kata dia, syurga itu ada 7 jenis. Ada 7 jenis, ada 7 nama. Antara yang disebutkan adalah syurga yang diberi nama Darul Jalal. Darul Jalal. Ini antara syurga yang memang kita sebutkan, biasa kita dengar Darul Jalal. Dan ada juga yang disebutkan tentang Darussalam. Darussalam juga antara syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang digelarkan sebagai Darul Adnan ataupun syurga yang dipanggil sebagai Jannatu Adnin. Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Subhanallah. Jadi syurga yang diberi nama adalah syurga Adnan juga ada, dan syurga Ma'wa pun ada, Ma'wa, dan syurga Al-Khuldi pun ada. Antara paling yang top one, paling tinggi adalah syurga Firdaus. Ini biasa kita dengar, syurga Firdaus. Tuan-tuan tahu orang putih sebenarnya dia mengambil syurga itu dengan perkataan paradise, kan? Paradise. Paradise ini sebenarnya diambil daripada perkataan bahasa Arab. Paradise diambil daripada perkataan Firdaus. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahulah apa yang sebenarnya orang putih ambil perkataan itu, sebenarnya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab antara yang top one, dan kebanyakan orang akan ambil bahasa Arab untuk menjadi bahasa mereka. Mereka mengatakan bahawa syurga, orang putih mengatakan bahawa syurga itu adalah paradise. Paradise diambil daripada perkataan Firdaus. Kalau kita katakan bahawa gua orang putih panggil kif. Gua orang putih panggil kif. Tapi dalam bahasa Arab dahulu yang sebut bahawa gua adalah al-kahfi. Kahf itu adalah gua. Jadi sebenarnya orang putih ambil orang putih ambil bahasa Arab ini untuk kita nak tahu bahawa bahasa Arab antara bahasa yang paling top one dalam dunia. Jadi ada syurga yang diberi nama Firdaus, dan syurga Firdaus ini antara syurga yang paling tinggi, dan ada juga syurga yang diberi nama An-Naim, syurga An-Naim. Tetapi kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW ketika mana menyuruh sahabat-sahabat untuk meminta syurga yang mana ya Rasulullah, syurga yang mana kami boleh duduki, maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdausa, sekiranya kamu meminta syurga kepada Allah, maka kamu mintalah syurga yang paling tinggi, iaitulah syurga Firdaus. Maka tidak menjadi salah. Boleh ke Ustaz kami nak minta syurga Firdaus? Boleh. Kenapa rasa tak boleh? Kenapa saya rasa macam tak layak lah Ustaz duduk dalam syurga Firdaus ni, saya rasa tak layak. Macam mana boleh tak layak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran cukup banyak. Kita boleh duduk dalam syurga Firdaus bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan kalau kita perhatikan pada surah Ar-Ra'di ataupun surah Ar-Ra'du dalam ayat yang ke-23, tuan-tuan buka dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-23. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-23 kata Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kata Allah Subhanahu wa taala. Syurga, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin. Yang ini Allah gunakan kalimah syurga adnin. Makna syurga yang bernama adnin. Ini kata dia Allah Subhanahu wa taala yadkhulunaha, yang masuk ke dalam syurga ini adalah wa man salaha, iaitulah bersama-sama ke dalam itu adalah orang-orang yang beramal soleh daripada kalangan ibu bapa mereka, daripada kalangan wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, isteri-isteri mereka, wa zurriyatihim, dan pasangan dan juga anak-anak mereka. Bermaksud, jangan kita anggap bahawa kita satu orang sahaja yang duduk dalam syurga. Tak. Kita kadang-kadang takut nak masuk dalam syurga sebab kita terbayang, macam mana aku nak masuk syurga ni, aku duduk seorang. Kita duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang masuk dalam syurga. Kita duduk sama. Kalau mak bapak kita masuk syurga, kita boleh jumpa mak bapak kita. Kalau isteri kita, suami kita masuk dalam syurga, kita boleh jumpa isteri kita, suami kita. Kalau anak-anak kita masuk dalam syurga, kita boleh jumpa anak-anak kita. Apatah lagi kalau kita duduk di peringkat yang paling tinggi. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tuan-tuan buka dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Surah An-Nisa ayat ke-69 kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Ya, inilah siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Surah An-Nisa ayat ke-69. Kata Allah, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama di dalam syurga Allah, iaitulah dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala pernah bagi nikmat kepada mereka. Siapa dia? Daripada kalangan para anbiya, daripada kalangan para siddiqin, daripada kalangan syuhada, orang mati syahid, daripada kalangan orang salihin. Salihin ini yang membahaskan ayat ini, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Maknanya orang yang salihin ini termasuk mak ayah kita, isteri-isteri suami kita, dan juga anak-anak kita. Maka jangan risau, jangan bimbang. Syurga yang perlu kita minta, kata Nabi, adalah syurga yang paling tinggi, itulah syurga Firdaus. Maka bila kita minta syurga Firdaus, kita juga kena bantu keluarga kita sama-sama untuk berada dalam syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama-sama, jangan kita seorang je buat amal ibadat. Jangan kita buat seorang-seorang, kita dengar majlis ilmu seorang-seorang, kita semayang sunat seorang-seorang, kita puasa seorang-seorang, kita sedekah seorang. Jangan. Kita kena buat bersama dengan ahli keluarga kita supaya kita boleh sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang mana? Syurga yang paling tinggi sekali. Syurga yang paling tinggi sekali. Sebab itu bila mana kita katakan bahawa orang-orang yang memasuki syurga ini, mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia mereka ini sifat dalam dunia rasa ketakutan. Tuan-tuan, kita masih lagi membincangkan tentang surah Al-Baqarah ayat 25. Saya nak sebutkan tentang anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga ni dulu. Saya nak sebutkan bahawa orang-orang yang ahli syurga, dia tak rasa tenang di dalam dunia. Dia tak rasa tenang. Maknanya dia rasa gelisah. Gelisah kenapa? Gelisah mungkin tak tahu kerana mungkin amalannya diterima ataupun tidak. Tetapi berbeza dengan orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman, tanda dia dalam dunia, dia rasa seronok sangat. Dia anggap bahawa dalam dunia ini adalah syurga mereka, dan bila mana di dalam syurga besok, dia telah menjadi orang yang paling gelisah. Tetapi orang yang beriman, dia gelisah dalam dunia, tetapi dalam syurga besok dia akan jadi tenang. Ayat dia dalam surah At-Tur ayat yang ke-26 kata Allah, qalu, mereka ahli-ahli syurga ini berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ahli-ahli syurga ini, dia mengatakan ketika mana dia masuk dalam syurga, dia tak pernah rasa tenang begini. Sangat-sangat tenang, sangat-sangat gembira. Sebab orang yang masuk dalam syurga, dia rasa tenang, seronok. Seronok ni nanti kita akan bahas dalam surah Yasin. Seronok dan sibuk dengan nikmat. Tetapi bila mana kita katakan dalam dunia, kata dia, inna kunna qablu fi ahlina. Dulu kami dalam dunia, sewaktu kami berada dalam keluarga kami, maksudnya kami hidup dengan keluarga kami merasakan musyfiqin, iaitulah kami sangat-sangat merasakan takut. Takut kenapa? Takut akan azab Allah, takut akan tak diterima amalan, takut dengan taubat, takut tak diterima taubat. Subhanallah, mereka merasa takut dengan apa yang mereka buat dalam dunia. Tetapi bila mereka masuk syurga, mereka akan menjadi tenang setenang-tenangnya. Tetapi dalam ayat surah Al-Insyiqaq, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 13 sehinggalah ayat ke-15, yang ini Allah ceritakan berkaitan dengan orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah, sesungguhnya mereka ini, iaitu orang-orang yang kafir ini, mereka bergembira dengan ahli keluarga mereka. Masrura.
iaitu mereka duduk dalam dunia, mereka seronok, mereka tak hiraukan langsung akhirat. Itu maksud dia. Mereka tak hiraukan amalan yang mereka buat, mereka tak pernah bimbang dengan apa yang mereka buat, tak pernah. Tapi kata Allah, innahu zanna an la yahur, mereka ini seolah-olah tak menyangka bahawa dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke akhirat. Mana orang yang kufur pada Allah, orang yang tak beriman pada Allah ni, ciri-ciri dia adalah orang ni dalam keadaan dalam dunia dia tak takut langsung, dia tak risau langsung bahawa hari akhirat dia besok macam mana. Dia tak risau. Tapi kita tahu tadi pada ayat surah At-Tur ayat ke-26 tadi Allah kata apa? Mereka duduk dalam dunia, mereka rasa sangat gelisah, tak tenang, sebab mereka tak masuk lagi dalam syurga Allah. Tapi bila mereka masuk dalam syurga Allah, mereka rasa tenang yang amat sangat. Tapi beza dengan surah Al-Insyiqaq ayat ke-13, Allah kata mereka dalam dunia dengan keluarga mereka sangat-sangat mesrura, gembira. Mereka tak pernah langsung rasakan ketakutan. Malah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka zanna allai yahur, mereka ni menyangka bahawa mereka tak akan mati. Lebih kurang macam tu maksud dia. Mereka ni menyangka bahawa mereka tak akan mati. Kata Allah, bala, bukan begitu kata Allah. Tapi inna rabbahu kana bihi basira, ayat ke-15 surah Al-Insyiqaq. Tapi kata Allah, bukan begitu, sesungguhnya Tuhan selalu melihat kamu. Subhanallah. Ini satu ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, supaya apa? Supaya kita sentiasa rasa gelisah. Selagi mana kita belum masuk dalam syurga, kita kena rasa gelisah. Tapi Ustaz, saya sentiasa sembahyang tahajud. Jangan rasa tenang, sebab belum tentu Allah terima tahajud kita. Tapi Ustaz, saya tiap-tiap hari, biasa hari Isnin, Khamis saya akan puasa sunat. Jangan rasa tenang, sebab kita belum tentu Allah terima puasa kita. Tapi Ustaz, saya selalu sedekah, bagi banyak orang susah makan, bagi banyak orang susah duit, saya suka menolong orang. Jangan rasa tenang, kerana kita belum tentu Allah terima amalan-amalan kita. Selagi mana kita tak masuk dalam syurga Allah, maka jangan kita rasa tenang. Nauzubillah min zalik. Biar subhanallah, biar Allah lindung kita daripada hati yang sangat-sangat tenang ini. Sebab itu adalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mereka dibawa masuk ke dalam syurga Allah, tuan-tuan, Allah ceritakan juga dalam surah Az-Zumar, hujung-hujung surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Kata Allah, surah Az-Zumar ayat ke-73, kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya Allah, surah Az-Zumar ni Allah katakan bahawa wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dihantarkan ke dalam syurga Allah dalam keadaan berombongan. Maknanya mereka masuk bukan seorang, tetapi mereka dihantar oleh Allah dalam keadaan yang berombongan. Ramailah. Tapi kata Allah, hatta idza ja'uha, apabila mereka ini sampai di hadapan pintu syurga, kata Allah, wa futihat abwabuha, maka dibukakan pintu-pintu syurga buat mereka. Tuan-tuan, saya nak cerita di sebelum masuk syurga ni. Nanti baru masuk syurga, baru kita cerita tentang syurga. Maka bila mana kata Allah wa futihat abwabuha, mereka dibawa masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan ramai, berombongan. Tiba-tiba sampai di depan pintu syurga, wa futihat abwabuha, Allah buka pintu syurga untuk mereka. Wa qala lahum, maka mereka dikatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, penjaga-penjaga syurga ini mengatakan kepada mereka, wa qala lahum khazanatuha, wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni maksud, khazanah ni maksudnya penjaga syurga. Khazanah ni maksudnya penjaga syurga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka ni berkata pada dia, kata siapa? Kata pada orang-orang yang nak masuk ke dalam syurga ini, salamun alaikum. Ya Allah, ahli penjaga-penjaga syurga ni bila dia nampak ahli syurga nak masuk dalam syurga, dia kata salamun alaikum, sejahteralah kepada kamu. Salamun alaikum. Salam ini tidak ada alif lam, nakirah lagi, bermaksud kesejahteraan ini seluruhnya. Memang kesejahteraan, aman, damai memang untuk engkau lah pada hari ini. Kenapa? Kerana engkau ahli syurga, kata para malaikat. Malaikat ni kata, yang menjaga neraka ni kata, salamun alaikum tibtum, berbahagialah kamu. Ya Allah, sebab nak masuk dalam syurga dah ni. Sebab dalam syurga ini adalah tempat balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya masuk saja dalam syurga, tak ada rasa lagi keluh kesah macam dalam dunia. Tak ada. Dia masuk saja dalam dunia, tibtum, berbahagialah kamu, kata Allah, fadkhuluha khalidin, maka mereka masuk ke dalam syurga Allah itu selama-lamanya, kekal buat selama-lamanya. Perkataan salamun alaikum tibtum,
Kita tahu bahawa sebelum masuk ke dalam syurga, kita telah dengar perkataan yang baik-baik sahaja. Tetapi bila kita masuk saja dalam syurga, perkataan yang buruk-buruk kita tak akan dengar lagi dah. Semua perkataan-perkataan yang baik. Semua kita akan dengar perkataan yang memuji Allah. Antaranya dalam surah Yunus ayat yang ke-10, kata Allah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita biasa dengar ayat ni. Kita biasa dengar orang ustaz-ustaz, imam-imam biasa baca doa ini. Maka dia kata da'wahum fiha, mereka ahli-ahli syurga ini di dalam syurga, mereka mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, inilah memberikan perhormatan dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala ini yang memberikan penghormatan dalam syurga, yang memberikan kesejahteraan dalam syurga. Wa akhiru da'wahum, dan juga akhir seruan mereka pun yang mereka sebutkan di dalam syurga Allah, anil hamdulillahi rabbil alamin. Mereka puji Allah. Mereka puji sebab apa? Sebab mereka puji Allah memberikan hidayah pada mereka. Dan awal tadi saya telah bacakan satu ayat berkaitan dengan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini adalah ayat yang disebutkan oleh ahli syurga. Mereka puji Allah. Ya Allah, dikata dia, alhamdulillahilladzi, ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ya Allah, syukur pada engkau kerana engkau telah memberikan hidayah pada aku. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak kerana engkau wahai Allah, kami tak akan dapat hidayah sebagaimana kami dapat hari ini. Maka ni pujian yang Allah Subhanahu wa taala catatkan dalam Al-Quran, bahawa dalam syurga Allah semuanya mereka akan dengar perkataan kalimah-kalimah yang baik-baik saja. Mereka tak akan dengar kalimah-kalimah yang buruk. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaban, wala kidzaban. Yani Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam syurga tak ada perkataan yang lara, tak ada perkataan yang kidzaban, dusta, bohong, tak ada. Dan kata Allah dalam ayat yang lain, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Ya, inilah mereka dalam syurga Allah tak pernah langsung akan dengar perkataan yang lara, melainkan salaman, perkataan yang salim saja, perkataan yang selamat saja, perkataan yang baik saja. Kata Kak Nur Surah Mantin, Taman Mulia Negeri Sembilan, dah isyak dah. Semoga tuan-tuan menjalankan tanggungjawab kita sebagai umat Islam, itu mendirikan solat fardu isyak secara berjemaah, insya-Allah sekiranya berkesempatan. Baik, saya nak sambung lagi berkaitan dengan syurga Allah. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, berikan khabar gembira kepada orang beriman dan juga amal soleh. Ni apa dia beri? Apa? Beritahu pada mereka anna lahum jannatin, yang bahawa mereka akan dapat syurga. Kenapa dengan syurga itu? Tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah syurga itu mengalirnya sungai-sungai. Subhanallah, maksud sungai-sungai ini adalah air yang sangat banyak. Air dalam syurga bukan satu, air dalam syurga bukan dua, tetapi air dalam syurga ini sangat banyak yang kita boleh temui. Dan Allah Subhanahu wa taala juga merakamkan dalam Al-Quran supaya kita dapat tahu gambaran, oh, ini rupanya air yang ada di dalam syurga. Antaranya dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat yang ke-15. Surah Muhammad ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, umpama penghuni syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang bertakwa, fiha, di dalam syurga itu, anharum mimma'in ghairi asin, kata Allah, bahawa syurga yang di dalamnya sungai yang mengalir di bawahnya ghairi asin, tidak rasa payau. Ada tak rasa pahit, tak rasa tak sedap lah, rasa memang air sedap langsung. Mana air ni tidak payah. Mana air dalam syurga ni yang Allah katakan tadi, jannatin tajri min tahtihal anhar, ditafsirkan lagi dalam surah Muhammad ayat ke-15 bahawa syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai apa? Air apa? Kata Allah, min ma'in ghairi asin, air ni tidak rasa payau, tak rasa pahit. Mana air ni rasa sedap. Lagi, wa anharum min laban, dan sungai itu adalah daripada susu. Laban ini adalah susu. Maksudnya ada syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang ada sungainya air susu. Tuan-tuan, ada lagi kata Allah, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Maksudnya air sungai yang air susu ini dia tak berubah rasa dia. Sedap rasanya. Dan susu dalam syurga tak samalah dalam dunia, memang takkan sama. Dan kata Allah, wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin.
Air yang kedua, yang ketiga adalah air khamar. Subhanallah, air arak. Yang mana kata Allah, air arak ini dia lazat bagi orang yang meminumnya. Maknanya orang yang minum air arak ini dia rasa sangat-sangat sedap. Tapi arak, khamar dalam syurga tak samalah khamar dalam dunia. Tak sama. Khamar dalam dunia ni mabuk, tapi khamar dalam syurga, wallahu alam macam mana. Kita doa sama-sama supaya kita dapat minum. Yang mana kata Allah, wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Jadi inilah, mudah-mudahan kita dapat minum air khamar ini. Sebab tu jangan kita minum air khamar ni dulu dalam dunia. Sebab apa? Orang yang dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia takkan dapat apa yang ada dalam dunia, dalam syurga. Sebab itu kita kena tahan diri kita daripada melakukan kejahatan. Sebab kalau orang ini mengambil perbuatan dosa ataupun membuat perkara-perkara yang dilarang, di dalam syurga dia tak dapat buat. Contohnya kalau kita minum air khamar dalam dunia, esok dekat syurga kita tak dapat minum. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kata Nabi, man labisal harira fid dunya, siapa yang memakai kain sutera dalam dunia, lam yalbasuhu fil akhirah, maka dia takkan dapat pakai besok di hari akhirat. Sutera ni kan dilarang kepada orang-orang lelaki. Mana kata Nabi SAW, man labithal harira fid dunya, siapa yang pakai kain sutera dalam dunia, di akhirat besok dia takkan dapat pakai. Dan kata Nabi, wa man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamar dalam dunia, maka kata Nabi, lam yashrabhu fil akhirah, dia takkan dapat minum takkan dapat minum air arak ini dalam syurga Allah. Dan kata Nabi, wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddah, siapa yang dia minum dalam dunia ini daripada bekas emas dan perak, maka kata Nabi, lam yashrab biha fil akhirah, maka dia takkan dapat minum esok di dalam syurga Allah Subhanahu. Maksudnya dia takkan masuk syurga. Maksudnya dia takkan dapat masuk syurga, sebab dalam syurga tidak ada pilihan air. Orang yang duduk dalam neraka, dia tidak ada pilihan air, melainkan air yang ada adalah air yang panas dan air yang darah dan nanah sahaja. Tetapi kata Allah dalam surah Muhammad tadi, ayat yang ke-15, kita baru sebut 3 daripadanya, iaitulah air yang tidak payau. Yang keduanya adalah air yang kita sebut sebagai laban, susu yang tidak berubah rasa dia. Yang ketiga adalah air khamar yang lazat. Maknanya Allah sebut perkataan lazat. Lazah ni maksudnya lazat lah, memang sangat lazat. Dan kemudian kata Allah yang keempatnya, wa anharum min asalim musaffa, dan air-air yang daripada madu yang musaffa, yang suci bersih. Masya Allah. Maknanya dalam surah Muhammad ini Allah sebutkan 4 air yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup banyak. Yang ini pun kalau kita dapat, subhanallah, lazat buat diri kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mana kata Allah, syurga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Yang sungai tadi kita telah sebutkan bahawa apa? Sungai itu adalah sungai yang tidak payau airnya, sungai itu yang air susu yang tidak berubah rasanya, sungai itu ialah air arak yang lazat, dan sungai itu adalah air madu yang sangat-sangat suci. 4 air yang Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Kemudian kata Allah, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan air saja mereka akan dapat, malah mereka akan mendapat rezeki buah-buahan yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ini ataupun kita panggil sebagai buah-buahan ini cukup banyak. Buah-buahan yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam Al-Quran, ada buah-buahan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalamnya, iaitulah antaranya buah-buahan kurma dan juga delima. Yang ini tuan-tuan buka dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-68, kata Allah, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pada kedua syurga itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dapati buah-buahan daripada wa nakhlun, kurma, ataupun nakhlun ni kurma lah, tamar kan. Jadi yang keduanya adalah wa rumman, buah delima. Tuan-tuan, kurma kita dapat dalam dunia, rumman pun kita dapat dalam dunia. Rumman ni delima, biasa kita ambil delima kemudian kita minum. Kurma pun biasa Ramadan kita akan pulun kurma habis-habisan. Tetapi dalam syurga yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-68 ini, fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, bukan sama macam dunia, tidak sama langsung, takkan sama langsung. Maka dalam ayat ini
rumman dan juga kurma ini dia nampak bentuk yang sama tetapi rasanya sangat-sangat berlainan. Ada juga buah-buahan yang dipasang-pasangkan oleh Allah. Antara juga surah Ar-Rahman ayat ke-52. Kata Allah, fihima min kulli fakihatin zawjan, iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kedua syurga itu dia akan mendapati buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dia pasangkan buah-buahan itu maknanya banyak dan lazat. Subhanallah, yang ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berkaitan dengan buah-buahan. Ada satu lagi buah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saffat, ayat ke-146. Surah As-Saffat ayat ke-146, apa buah dia? Kata Allah, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan saja buah tamar, bukan saja buah delima, bukan saja buah berpasang-pasangan, tapi buah yang keempat ini kata Allah, kemudian untuk mereka dalam syurga Allah kami akan tumbuhkan sebatang pohon daripada min yaqtin, daripada jenis labu. Daripada jenis labu, bukan buah tin ya. Buah tin pun boleh sama, tetapi yang dimaksudkan di sini kata ulama tafsir adalah buah labu. Subhanallah, buah labu ni ada dalam dunia, tetapi dalam masa yang sama dia takkan sama yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan buah-buahan. Air pun kita dah tahu tadi macam mana punya hebat rasa air, ada 4 jenis air. Buah pun macam mana Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 4 jenis buah, dan sebenarnya banyak lagi buah-buahan yang ada. Dan kalau kita nak buah-buahan yang lain pun kita boleh minta saja pada Allah Subhanahu wa taala, boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan bawakan dalil yang mana kita boleh minta apa saja dalam syurga Allah. Kemudian kata Allah, yang mana Allah katakan kullama, dalam surah Al-Baqarah ayat 25, sambung lagi, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Kata orang-orang yang duduk dalam syurga Allah, mereka mengatakan bahawa inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Baik, ayat min qablu ini mereka ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa min qablu ini ada yang mengatakan bahawa dalam dunia dulu. Pandangan pertama, dalam dunia dulu kami pernah diberikan juga buah-buahan ini, buah-buahan tamar, buah-buahan delima, buah-buahan labu, kami pernah dapat, tapi kami dapat balik dalam syurga ni, tapi rasanya tak sama. Pandangan kedua mengatakan bahawa min qablu ini adalah semalam ataupun kemarin. Maksud semalam kami dah diberikan dah balik buah ni. Semalam pun kami dapat buah labu ni. Semalam pun kami dapat buah rumman ni. Hari ni kami dapat lagi. Tetapi rasanya semakin lama semakin sedap. Itu sifat syurga. Sifat syurga ni makin lama makin sedap, makin lama makin cantik, makin lama makin hebat. Itu sifat syurga. Dia bukan macam dunia. Kalau kita makan dalam dunia tiap-tiap hari buah tamar setiap hari ataupun buah delima tiap-tiap hari duk makan sampai satu hari kita rasa tak ada buah lain ke? Kita rasa macam tu. Tapi dalam syurga tak ada. Dalam syurga tak ada perasaan begini, dan setiap kali kita ambil benda yang sama dia akan sentiasa berubah rasa sehingga menjadi sedap. Sebab itu kita katakan bahawa yang mana mereka katakan bahawa dulu ni semalam kami dah dapat ni, dulu kami dah dapat ni, kami tahu benda ni. Wa utubihi mutasyabiha, kata dia, bahawa mereka yang diberikan buah-buahan itu serupa, dan kita sebutkan bahawa serupa ini bentuknya sama tetapi rasanya berlainan. Kalau kita katakan kita dapat buah durian contohnya, sekarang ni musim durian, dapat buah durian, dulu dalam dunia kami rasa durian ni, kami pernah tengok dan kami dapat makan. Tapi dalam syurga ni bila kita kata durian, maka mungkin rasanya memang tak sama macam durian yang ada dalam dunia. Tak tahulah, wallahualam, saya nak cerita pun tak tahu sebab tak pernah rasa. Jadi sebab tu kita doa banyak-banyak pada Allah supaya kita dapat rasa nikmat ini dalam syurga Allah, supaya kita dapat rasa sebenarnya apa yang kelainan daripada dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang nak masukkan kita dalam syurga Allah. Sebab Allah katakan tadi, berikan khabar gembira alladzina amanu wa amilus salihat, kepada orang yang beriman dan juga beramal saleh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahharah. Tuan-tuan, ini antara suasana lagi dalam syurga. Maksudnya mereka ini, ahli-ahli syurga ini diberikan azwaj, pasangan, ataupun lebih tepat isteri-isteri, bidadari-bidadari lebih tepat, bahawa mereka azwaj ini adalah mutahharah, yang suci ataupun yang disucikan, bahawa dia ini tidak ada kecacatan. Dalam dunia ini kita katakan manusia semua ada kecacatan, manusia ini tidak sempurna. Tapi dalam syurga Allah, Allah berikan pula kepada mereka bidadari-bidadari yang mana azwajum mutahharah, iaitulah bidadari yang tidak ada kecacatan, bidadari yang dalam keadaan mereka suci bersih.
Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam surah Yasin. Saya nak sebutkan tadi kan, surah Yasin yang berkaitan dengan kita boleh minta apa saja, tetapi dalam ayat yang sama juga, dalam situasi yang sama juga, nanti kita akan ceritakan rupanya Allah bagikan bidadari pada orang laki-laki. Orang perempuan apa dia dapat? Nanti saya akan cerita orang perempuan. Kesian orang perempuan, duk tunggu apalah perempuan dapat ni kan. Nanti orang lelaki dulu. Orang lelaki pasal dia memang tak boleh dengar cerita bidadari ni. Jadi bila dia dengar bidadari tu, Allah, macam mana kisah dia, cerita dia macam mana? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hurum maqsuratun fil khiyam. Surah Ar-Rahman ayat ke-72. Bahawa hurun, iaitu bidadari-bidadari ini, dia terpelihara dalam kemah. Maksudnya memang suci, bersih. Dia pula buat daripada apa? Buat daripada minyak yang wangi. Subhanallah. Maksudnya dia ni memang indah, sangat cantik. Nabi gambarkan dalam hadis bagaimana bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sangat-sangat cantik. Sebab itu bila mana orang laki-laki dia dapat syurga. Maksudnya saya sebutkan tadi bidadari ini sangat-sangat kita seronok. Tetapi bukan bermaksud syurga yang kita sungai yang kita ceritakan tadi, air yang kita ceritakan tadi tak rasa seronok. Sebab kita sampai hari ini kita sangat-sangat memerlukan air. Tuan-tuan pergi macam mana keadaan sekalipun, pergi mana-mana, air dulu kita akan cari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tuan-tuan kalau pergi mana-mana tempat, biasanya kalau kita pandang yang paling cantik apa dia? Air. Kita pandang laut, cantik. Kita pandang sungai, cantik. Kalau kita pergi rumah yang ada kolam, kita akan rasa cantik. Dan kalau dalam rumah itu di bawahnya ada air, maknanya di atasnya cermin, kita jalan di atas cermin, di bawahnya ada air, kemudian ada ikan pula lalu, na'uzubillah, kita rasa sangat-sangat hebat. Kita rasa sangat-sangat indah. Jadi Allah gambarkan dalam ayat ini bahawa dalam syurga keadaannya begitu, tetapi lebih cantik. Nampak Kak Nur kata air terjun cantik. Sebab apa? Air ini dia memang sangat-sangat kita sangat impikan air ini. Apatah lagi kalau diceritakan tadi tentang buah-buahan yang ada dalam syurga, sangat-sangat sedap. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, walahum fiha azwajum mutahharah, maka Allah akan berikan bidadari kepada mereka, yakni orang laki-laki. Kenapa orang laki-laki ni dia suka seronok dapat bidadari? Kenapa Allah bagi mereka ini bidadari? Kenapa Allah bagi ini bidadari? Kenapa Allah tak bagi orang perempuan bidadari? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala membalas. Tuan-tuan ambil jawapan ni baik-baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala membalas manusia itu mengikut nafsu masing-masing, mengikut sifat masing-masing. Sebab dalam dunia, kita tengok dalam dunia sendiri pun, orang laki-laki sifatnya dia tak suka kepada kecantikan sangat. Kan, sifat manusia ni sifat laki-laki ni bab kecantikan dia tak apa nak alert sangat ataupun tak apa nak pandang sangat. Tuan-tuan tengoklah macam mana kita kalau pergi pejabat, tak apa kemas, tapi kalau kotor sikit tak apalah. Ataupun kita orang laki-laki nak pergi masjid, kadang pergi masjid ni butang tak ada, pakai baju Melayu macam tu, jalan kosong macam tu saja. Kadang ada butang color lain-lain, hijau, kuning. Kadang atas semua ada batu, ujung atas sekali tak ada batu pun sama. Pasal apa? Orang lelaki bab kecantikan dia tak peduli sangat. Tapi bila bab perempuan, subhanallah, ni memang Allah sebut yang bahawa orang laki-laki ni dia memang tak boleh tengok perempuan, tetapi orang yang menahan hawa nafsunya, orang yang menahan hawa nafsu. Bukan saya katakan bahawa apa Ustaz ni cerita pasal laki-laki suka perempuan. Memang itu sifat dia, sifat laki-laki dengan perempuan dia tak boleh. Tetapi orang yang menahan hawa nafsunya, maka dia akan dapatlah di dalam akhirat. Kan kita sebut tadi, orang yang tahan melihat orang perempuan lain dalam dunia ini, orang yang menahan zina supaya tak berlaku zina dalam dunia, maka dia akan dapat dalam syurga. Sebab orang lelaki sifatnya begitu. Tetapi bagi orang perempuan, kenapa Allah tak bagi dia bidadara? Dia dapat juga wildan. Wildan ni maksudnya orang-orang muda yang memberikan juga apa kita panggil khidmat, kan? Wildan ni makna orang-orang muda yang kecil-kecil ni, orang yang hebat, yang muda-muda bagi khidmat. Ada juga, tapi bukan bidadara dipanggil. Sebab orang perempuan kalau bab laki-laki dia tak kisah sangat. Ini sifat orang perempuan. Orang perempuan kalau dengan laki-laki, contoh saya bagi, kalau suaminya meninggal dunia, dia tak apa, saya setia dengan suami saya Ustaz. Kalau kita tanya dia, makcik tak nak kahwin lagi ke? Dah 5 tahun dah meninggal suami. Tak apa Ustaz, saya memang setia dengan suami saya. Tapi kalau orang lelaki meninggal isterinya, bukan saja 5 tahun, 3 hari saja dia bagi masa, aku nak cari ganti kepada isteri aku. Subhanallah. Pasal orang lelaki sifatnya begitu. Tetapi orang perempuan, bab lelaki dia tak apa-apa pandang sangat. Tak apalah, saya satu ni pun saya dah syukur dah Ustaz. Tetapi kalau bab kecantikan, ya Allah, jangan main-main dengan orang perempuan. Kalau bab kecantikan, dia nak pergi kenduri kahwin pun 2 jam dia siap. Kita seminit dia siap dah. Tetapi dalam keadaan kita katakan orang perempuan ini, dia kecantikan
dia akan matchingkan pakaian dia, bag dia, handbag dia, kain dia. Memang dia akan jaga kecantikan dia 100% daripada atas sampai bawah. Kalau ada kecantikan sikit, contohnya macam tudung dia tak apa nak kena ke, maka dia akan muncungkan mulut dia. Bad mood lah, dia akan jadi bad mood. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kepada laki-laki dan perempuan bersesuaian dengan sifat masing-masing. Orang laki-laki Allah sesuaikan dengan laki-laki, iaitulah Allah berikan bidadari. Dan juga ada yang lain-lain, maksudnya banyak lagi sebenarnya yang nikmat yang lain dalam syurga, tetapi utamanya kenapa Allah ceritakan bidadari, kerana bidadari ini antara yang utama yang orang laki-laki nak. Tapi untuk orang perempuan, subhanallah, ada ayat dia. Untuk orang perempuan, tuan-tuan buka dalam surah Al-Hajj. Untuk orang perempuan, tuan-tuan buka, bukan tuan-tuan, puan-puan buka surah Al-Hajj ayat yang ke-23. Yang ini khas untuk orang perempuan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Kata Allah bahawa orang yang dimasukkan dalam syurga ini, kata Allah, di syurga itu mereka akan dihiaskan dengan apa? Dengan gelang-gelang, iaitu asawira min zahab, yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu', iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan hiaskan mereka ini dengan gelang-gelang emas. Ya Allah, kalau orang perempuan cerita pasal gelang emas, macam mana tak cerita? Mesti akan cerita. Gelang-gelang daripada emas, gelang-gelang daripada mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan diberikan pakaian buat orang perempuan ini ataupun ahli syurga ini, iaitulah harir daripada sutera. Tuan-tuan, orang perempuan dengar ayat ni, dia tak suka ke? Dalam dunia ni, kalau kita bagilah orang perempuan, kalau suami dia bagi gelang dia sampai sini, tuan-tuan nak, ibu-ibu nak tak? Jangan kata tak nak, bohonglah, kena check balik otaknya kalau tak nak. Maknanya kalau orang lelaki bagi gelang, perhiasan, rantai, maksudnya perhiasan-perhiasan, cincin emas, orang perempuan sangat-sangat suka. Tapi sebab dia tahan hawa nafsu dia, maka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan bahawa yuhallawna fiha min asawira min zahab wa lu'lu'a, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan pakaikan mereka ini gelang-gelang yang daripada emas dan gelang-gelang daripada mutiara, dan mereka ini diberikan apa oleh Allah? Mereka akan dipakaikan dalam keadaan, mereka ini akan dipakaikan pakaian yang dalam keadaan sutera, harir. Subhanallah. Ada soalan, walaupun orang perempuan dapat ganjaran lain, dia tetap cemburu ustaz bila suami dia dapat bidadari. Subhanallah. Yang ini tidak ada dalam dalam syurga Allah, tidak ada penyakit cemburu, tak ada. Sebab itu Allah katakan bahawa, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi, mereka ini walahum fiha azwajum mutahharah, mereka akan dapat syurga dan mereka akan dapat minuman, mereka akan dapat makanan dan mereka akan dapat bidadari, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak ada rasa cemburu antara satu sama lain. Suami dengan isteri tetap sama, mereka akan menjadi permaisuri kepada suami. Bidadari-bidadari kita boleh pakai, maksudnya kita boleh ambil dia untuk nak buat apa-apa pun boleh, pasal tu kita punya. Dan takkan pernah ada dalam dunia kita nampak seorang makcik duduk di tepi tembok menung begitu. Kita pun tanya makcik, makcik kenapa menung? Tuhan, pakcik engkau daripada tadi dengan bidadari je, dengan aku dia tak mau layan. Tak ada, tuan-tuan, tak pernah dengar kenyataan ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak ada rasa langsung cemburu. Dalam dunia tidak ada, dalam syurga tidak ada sifat mazmumah, tidak ada sifat mahmudah. Dalam dunia semuanya baik belaka. Walaupun hatta dia dengan bidadari sekalipun, suami dengan bidadari sekalipun, dia tetap dengan syurga dia ataupun dia tetap dengan suami dia. Kenapa? Baik, saya nak bawakan lagi satu ayat Quran supaya kita faham bahawa mereka tak akan hirau lagi dah orang lain. Dalam surah Yasin yang saya nak sebutkan, bahawa dalam surah Yasin, tuan-tuan, sikit lagi dah pukul 9 lebih dah ni. Saya nak habiskan sikit lagi ayat ni. Bahawa dalam surah Yasin start bermula ayat ke-55 sampai ayat ke-58. Tuan-tuan catat dulu, 55 hingga 58, ini yang saya nak bahaskan tadi. Bahawa kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ya, inilah ashab, ini maksudnya ahli syurga. Ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu fi syughulin fakihun. Mereka syughul, sibuk. Sibuk ni kata ulama bahawa dia sibuk sampai tidak menghiraukan orang lain. Tuan-tuan, kita pernah kata sibuk dalam dunia. Sibuk kita ni sampai kita nak angkat telefon pun tak larat, bukan tak larat. Kita nak angkat telefon pun tak hiraukan, sebab kita nak siapkan kita punya kerja ni, kita punya perkara yang kita nak buat ni, kita kena siapkan dulu. Mana dia sibuk, fokus.
Perkataan syughul yang Allah sebut ni, fi syughulin, bermaksud dia sibuk dengan nikmat yang ada dalam syurga sampai dia tak hiraukan lagi orang yang ada di kelilingnya. Pertama. Yang kedua, sampai dia tak hiraukan lagi orang yang ada dalam neraka Allah. Maksudnya begitu. Maka terlalu sibuk dengan syurga. Tapi bukan sibuk ni maksud dia sibuk yang macam dalam dunia ni sampai tak boleh nak buat apa-apa. Kata Allah fi syughulin, hujungnya Allah kata fakihun, iaitulah mereka bersenang-senang. Mereka sibuk juga, tapi mereka sibuk dengan kesibukan yang senang-senang ini. Mereka senang dengan kesibukan yang mereka ada. Maka mereka dalam keadaan sibuk macam mana pun, mereka tetap tenang hati mereka. Kata Allah dalam ayat ke-56, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dan juga pasangan-pasangan mereka akan berada di naungan dalam keadaan mereka ini dengan isteri-isteri mereka. Nampak? Mereka tetap dengan isteri mereka. Maksudnya mereka tak pisah. Suami isteri yang masuk dalam syurga, mereka tetap akan bersama-sama. Sebab tu Allah kata hum wa azwajuhum. Mereka dan isteri-isteri mereka akan sama-sama berada di atas pelamin-pelamin. Yang kita maksudkan sebagai alal araik, yang ini ada juga dipanggil sebagai pelamin, yang dalam keadaan muttaqiun, mereka ini dalam keadaan bersandar. Maksudnya relax. Dalam syurga ni walaupun sibuk, suami isteri mereka tetap dalam keadaan di atas permaidani ataupun di atas pelamin dalam keadaan bersandar, iaitu relax, dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Dan kata Allah lahum fiha fakihatun, bagi mereka buah-buahan, iaitu buah-buahan kita dah sebut tadi kan, ada buah rumman, delima, ada buah nakhal, buah tamar ataupun kurma, ada buah labu, ada buah-buahan yang dipasang-pasangkan oleh Allah. Dan kata Allah walahum ma yad'un, ini poin kita, bahawa mereka akan dapat apa yang mereka nak. Ni dia punya point dia. Walaupun Allah sebutkan gambaran itu hanya 4 buah saja, ada 4 air saja, tapi kalau kita nak air yang lain, mintalah. Sebab ayat dia walahum ma yad'un, maka kamu boleh minta apa saja yang kamu nak. Dan ayat terakhir dalam ayat yang dalam surah Yasin ayat ke-58, salamun qaulan min rabbir rahim. Subhanallah, selamat dan sejahtera, perkataan kalimah yang disebutkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Maksudnya Allah kata, tenanglah kamu, selamatlah kamu dalam syurga, kerana ini merupakan hari balasan buat kamu. Kerana dalam dunia dahulu kamu berada dalam keadaan susah payah beribadat dan taat pada aku. Hari ini kata Allah, salamun qaulan min rabbir rahim, selamat dan sejahteralah kamu. Itu kalimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli syurga. Dan dalam ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah yang akhir sekali, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam syurga Allah itu selama-lama. Khalidun mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam ayat-ayat yang lain dalam surah yang kita sebutkan tadi, wa jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Inilah mereka duduk dalam syurga Allah, syurga Adnin, yang mereka di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, perkataan abada itu disebut oleh Allah, bermaksud mereka akan duduk selama-lamanya dalam syurga Allah tanpa ada kematian. Baik, kadang-kadang ada orang tanya, ustaz, selama-lamanya ni selama mana ustaz? Tak tua ke kita? Tak, semua akan jadi muda balik. Nenek kita akan jadi muda, mak kita akan jadi muda. Syaratnya kena masuk syurga dulu. Masuk syurga semuanya akan jadi muda. Jadi ustaz, macam mana ustaz, sampai bila kita ni takkanlah tak habis-habis, tak uban, tak tua-tua? Takkan tua. Jadi macam mana ustaz? Sebab ada orang dia fikir sampai tahap macam tu. Macam mana ustaz tak tua-tua? Baik, kalau nak fikir juga, dalam dunia ni Allah suruh fikir satu benda ni saja. Kalau tuan-tuan dapat, maka tuan-tuan layak untuk fikir berapa lama syurga itu di akhirat besok. Baik, berikan saya nombor yang terakhir dalam dunia ini, nombor berapa? Berikan saya nombor, ini soalan berikan saya nombor yang terakhir yang tuan-tuan belajar daripada darjah 1 sampai sekarang. Nombor yang terakhir nombor berapa? Kalau tuan-tuan boleh dapat bagi tahu saya nombor terakhir nombor berapa, tuan-tuan layak untuk menceritakan tentang berapa lama kita duduk dalam syurga. Sebab jawapan dia, matematik ataupun nombor ini, dia tidak ada nombor terakhir. Dia panggil dalam bahasa infinity. Dia panggil infinity. Memang tidak ada noktah dalam nombor. Jadi bila sebut dalam dunia ni pun Allah suruh fikir, nombor ni tak ada pengakhirannya. Jadi tak payahlah fikir syurga tu panjang mana. Maksud dia begitu. Kak Nur kata, alamak nak jawab gano tu. Tak payah jawab tuan-tuan, saya dah bagi jawapan. Sebab apa? Sebab jawapan untuk nombor terakhir tak ada.
Dalam dunia ni Allah suruh fikir, tak jumpa kan? Tak jumpa. Jadi kalau dalam dunia ni Allah suruh fikir nombor terakhir tak jumpa, tak payah fikirlah dalam syurga tu khalidina fiha abada tu sampai bila, tak payah fikir. Sebab memang Allah kata betul dalam syurga memang tidak ada pengakhiran. Sebab dalam dunia pun ada satu benda yang kita tak jumpa pengakhiran dia, maka syurga juga begitu, kita tak akan jumpa pengakhirannya. Jadi nak tahu bagaimana pengakhirannya, memang takkan ada, masuk dalam syurga dahulu, maka kita akan dapat rasa kenikmatan. Sebab syughul ini akan syughul kita sebut tadi kan, mereka sibuk dengan kenikmatan syurga, mereka akan leka dengan hari-hari yang berikutnya sampai mereka tak tahu hari ni hari apa, sampai terlalu sibuk dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara ayat yang kita bahaskan dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-25. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua berkaitan suasana dalam syurga Allah. Bukan saya cerita ini berkaitan suasana semata-mata, tapi sebenarnya adalah untuk kita nak menaikkan semangat kita untuk kita sentiasa beramal saleh dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama teruskan istiqamah melakukan amal soleh supaya kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Noh kata nanti test kat grup WhatsApp soalan ni balik. Oh subhanallah. Kak Noh nak ambil. Silakan Kak Noh. Mudah-mudahan sebar-sebarkan. Mudah-mudahan kita dapat memberikan satu teguran yang sangat baik untuk kepada sahabat-sahabat kita. Nombor terakhir takkan ada ustaz, oleh itu jangan sesekali main nombor. Okey baik. Ni sahabat saya dia nakal sikit. Jadi dia kata nombor terakhir tak ada, tapi jangan sekali-kali kita main nombor. Baguslah, tu nasihat yang baguslah walaupun dia nakal. Subhanallah. Okey. Jadi mudah-mudahan saya harapkan bahawa dapat kita manfaat daripada ayat ini. Saya sebutkan tadi bukan ayat 25 saja kita bincangkan. Kita bincang start daripada surah Al-Fatihah tadi. Kenapa Al-Fatihah Allah letak dulu kemudian surah Al-Baqarah? Kerana dalam surah Al-Fatihah, saya ulang sikit untuk simpulkan dia, kerana surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah kita minta petunjuk daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Masuk saja ayat kedua, masuk saja surah Al-Baqarah ayat kedua, kata Allah zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang kau minta Al-Fatihah yang petunjuk tiap-tiap kali kamu solat itu berada dalam Quran Allah. Maka baca Quran, tadabbur Al-Quran, dan Allah sebutkan sebelum ayat ke-25 ini ada 3 golongan yang Allah kata orang yang beriman, orang yang kufur pada Allah, orang yang munafik. Tetapi orang yang munafik dan kufur ini Allah janjikan Allah janjikan neraka buat mereka. Tetapi yang Allah kata wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat, ini adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung nanti dalam kuliah-kuliah yang lain. Insya-Allah kalau tak ada dalam surau masjid yang lain, kita akan masuk kepada saya punya kuliah lah, live saya macam biasa yang sentiasa ikut kuliah saya. Kita akan sambung tafsir surah An-Nasr. Semalam kita dah bincang tentang surah At-Tabbat Siada kan, surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi surah yang seterusnya, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apa kaitan dia dengan surah-surah yang lain, insyaAllah kita akan bincang dalam kuliah live saya insyaAllah pada maghrib esok ataupun lusa. InsyaAllah kita akan cuba live juga. Kalau ada nanti tuan-tuan sama-sama join dan kita akan sebarkan dengan sahabat-sahabat kita yang lain insyaAllah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, yang sama-sama bersama dengan saya dalam live kuliah saya pada malam ini. Daripada awal sampai sekarang ini masih lagi tak keluar-keluar, masih lagi berada dalam kuliah saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang ganjarkan tuan-tuan semua ganjaran dan semua permintaan yang tuan-tuan pohonkan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendatangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, berkat kami belajar pada hari ini ya Allah, berkat kami mendalami ilmu agamamu ya Allah, berkat kami mendalami ayat-ayat Al-Quranmu pada malam ini ya Allah. Satukanlah kami di dalam syurga Firdausmu nanti ya Allah. Satukanlah kami di dalam syurga Firdausmu nanti bersama dengan para anbiya-Mu, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan juga bersama dengan ahli-ahli keluarga kami dalam syurga Firdausmu nanti ya Allah. Ya Allah, angkat
dan lenyapkanlah COVID-19 yang sedang merebak di negara kami ini ya Allah. Lindungilah kami, ahli keluarga kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.